Okey, itu dia para penonton. Jangan lupa pada malam ini jam 9 malam naratif khas bersama dengan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim pada malam ini dan juga bersama dengan rakan-rakan host iaitu Syed Munawar dan juga Ismail Adnan. Baik, dan seterusnya para penonton, kita akan terus kepada topik kita untuk pagi ini yang akan membicarakan berkenaan dengan ikhtiar dan juga qanaah hadapi cabaran 2023. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ramai di kalangan kita telah pun diuji. Setiap individu pastinya ada ujian-ujian yang cukup berbeza. Namun apakah antara ikhtiar, usaha dan juga tawakal kita kepada Allah SWT dan bagaimana pada tahun ini antara perkara yang perlu kita ubah untuk kita memperbaiki menjadi orang yang lebih baik. Dan insya-Allah ini akan kita bincangkan bersama dengan tetamu saya kenalkan iaitu Ustaz Ahmad Abdullah Sanik, merupakan pengurus besar Syabab Care Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru Ustaz. Selamat tahun baru 2023 juga. Ya, alhamdulillah. Baik, jadi Ustaz, sebagai permulaannya mungkin ada lagi yang kurang, kalau kita kata ikhtiar tu mungkin ramai di kalangan kita yang telah pun faham. Tapi permulaannya Ustaz, apa yang dimaksudkan ikhtiar dan qanaah Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi Raja Sofia, penerbit dan semua penonton Selamat Pagi Malaysia yang dikasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Soalan puan tadi dan topik kita adalah tentang ikhtiar dan qanaah menghadapi cabaran 2023. Kita maklum ikhtiar itu ialah usaha, effort kita dan ikhtiar juga doa. Dan doa yang kita sulam dalam setiap usaha kita tidak terlepas daripada kita bertawakal kepada Allah. Ya. Okay. Berkenaan dengan qanaah pula, qanaah ni ialah rasa redha, cukup dengan apa yang Allah berikan daripada setiap kurniaan yang Allah berikan kepada kita. Saya buat sikit soalan boleh kepada Raja Sofia? Okey, kalau saya tanya, Raja Sofia jawab yang berlawanan. Okey, ketawa. Ketawa sedih. Okey. Mati. Hidup. Kalau saya kata lelaki. Perempuan. Kaya. Miskin. Itu yang menarik. Kebiasaan biasa kalau kita sebut kaya, lawannya miskin. Tapi Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Najmi, ayat yang ke-48. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan kamilah yang berikan kekayaan dan kecukupan. Ya, kecukupan. Qanaah, cukup. Cukup dengan apa yang Allah beri. Terkadang bukanlah banyak tu semestinya cukup. Betul. Ada orang yang dapat banyak tapi dia tak rasa cukup. Mungkin tak ada keberkatan juga. Ya, kemungkinan. Itu yang dimasukkan dengan qanaah. Ya, benar. Baik, itu dia yang perlu kita faham, apa yang dimasukkan dengan qanaah. Kadang-kadang kita juga dibuai dengan perasaan tu kan, kita dapat banyak tapi kita rasa macam nak lagi kan. Jadi moga ada qanaah dalam hati dan juga jiwa kita lah Ustaz kan. Okey, jadi itu sebagai permulaannya untuk kita mengetahui apakah itu maksud ikhtiar dan juga qanaah. Tapi Ustaz, selain daripada itu, bila kita kongsikan jugalah apa yang berlaku rentetan daripada tahun lepas, itu antaranya banjir, ada juga yang hilang pekerjaan, ada juga sebab setiap individu ini ujian mereka adalah berbeza Ustaz kan. Jadi sebenarnya mungkin di sebalik daripada perkara itu Allah nak tunjukkan hikmah kepada kita. Tapi ketika diuji ini susah Ustaz. Kita faham perasaan itu. Bagaimana untuk kita sebagai umat Islam untuk lakukan yang terbaik pada tahun ini di tahun baru untuk menjadi insan yang lebih baik ataupun umat Islam yang lebih baik? Okey. Menarik. Memang kita ni sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita diuji, apa yang perlu kita buat? Ialah bila banjir datang sehingga akan menghanyutkan rumah. Betul. Dengan keadaan hari ini, ialah kita tidak menafikan ekonomi global yang sangat mencengkam sehingga kan ada yang hilang pekerjaan. Betul. Yang berniaga terpaksa gulung tikar dan seumpama dengannya. Jadi soalan berbalik kepada apa yang perlu kita lakukan. Yang pertama, istighfar. Kita istighfar. Kita ambil ibrah daripada kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus bukan ditenggelami banjir, tetapi berada di dasar lautan. Di dasar lautan, di dalam perut ikan. Tetapi kita lihat apa yang Nabi Yunus alaihissalam ungkapkan. Nabi Yunus alaihissalam ungkapkan ialah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus alaihissalam menyebut mengakui bahawa tiada Tuhan selain Allah, memuji Allah subhanaka, maha suci engkau,
kuntu minaz zalimin. Kami dari orang yang zalim. Pertama. Yang seterusnya ialah kita rasa syukur. Dah diuji, kenapa nak kena syukur? Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, aku tambah lagi. Dan kalau kamu kufur, kata Allah, azabku amat pedih. Dan yang seterusnya, ni yang kita nak bincang, ikhtiar. Okey. Kita terus berusaha dengan setiap apa yang kita lakukan, sebab bila kita usaha, ikhtiar kita itu insya-Allah Allah akan beri jalan keluar. InsyaAllah. Jadi kita kena sentiasa rasa cukup lah. Istighfar, mulakan dengan istighfar lah. Kan? Kalau kita dah tak tahu mana nak mulakan, mulakan dengan istighfar. Kemudian adanya ikhtiar dan juga rasa cukup. Setiap ujian tu ada hikmah sebenarnya, Ustaz. Jadi kalau kita lihat apa yang berlaku ini, apa yang hikmah yang boleh kita ambil daripada ujian Allah SWT ini, Ustaz? Okay. Alhamdulillah. Ya, tidak kita nafikan bahawa setiap ujian yang Allah beri itu ada hikmah. Yang hikmah itu mungkin kita nampak dalam masa yang terdekat ataupun terkadang baru rupanya hikmah di sebalik yang berlaku apa. Betul. Yang pertama, bila Allah beri kita ujian itu, yang pertamanya Allah nak berikan, nak angkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak angkat darjat kita dan Allah nak kuatkan keimanan kita. Yakin kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bila Allah berikan satu ujian itu, terkadang ujian itu bertujuan Allah nak alih musibah yang lebih besar daripada musibah kecil yang kita hadapi. Lagi juga ialah hikmah di sebalik itu, Allah nak berikan kepada kita ialah penggantian daripada nikmat yang Allah kurnia. Contoh, rumah hilang, dihanyut oleh banjir. Dengan izin Allah, asbab dari itu ramai yang nak menyumbang. Dia dapat rumah yang baru, yang lebih besar dan lebih selesa untuk dia sekeluarga. Subhanallah. Dan kita juga tidak nafikan hikmah juga adalah bila mana ujian yang Allah berikan ini tidak lain dan tidak bukan ialah untuk memberikan kita peluang. Sebenarnya kita yang melihat, adakah kita nak membantu mereka ataupun kita tak apalah, dia yang kena, kita tak kena. Tapi bila dah kita kena, baru kita tahu. Betul. Dan yang terakhir, hikmahnya juga ialah sebab Allah sayang kita. Bila Allah uji kita, tidak lain dan tidak bukan sebab Allah sayang kita. Betul. Kalau Allah tak sayang kita, Allah tak apalah, kau nak buat apa pun, biarlah lantak engkau lah. Betul. Itu saja. Itu yang berlakunya istidraj, Ustaz. Ya, istidraj dan sebagainya. Allah berikan apa yang kau mahukan, aku berikan di dunia ini. Ya, benar. Tapi tiada maaf bagimu, kan? Allah, itu yang kita, itu na'udzubillah zalim, minta dijauhilah kita semua daripada sikap itu ataupun perkara itu, Ustaz. Jadi Ustaz, bila kita diuji, Ustaz, kadang-kadang emosi ni agak kurang stabil dan kadang-kadang bila mungkin tekanan hidup yang berlaku sebagainya, ujian begitu berat, kan? Ada di kalangan kita yang menyalahkan takdir, ada yang menyalahkan kenapa perkara ini berlaku kepada mereka, kenapa ianya tidak seperti apa yang dirancang oleh mereka, sedangkan Allah itu sebaik-baik perancang. Jadi mungkin Ustaz adalah sedikit kata-kata pada mereka ini supaya terus bangun, dan ini perancangan adalah perancangan terbaik daripada Allah seperti yang Ustaz kongsikan tadi. Pasti ada hikmah yang kita akan nampak, bukan sekarang tetapi mungkin nanti. Ya, benar. Kita biasa dengar orang sebut, kenapa aku yang diuji, kenapa orang lain tak diuji oleh Allah, sehingga kan kita menyalahkan takdir. Betul. Allah ni tak adil, na'udzubillah min zalik. Kenapa aku yang dipilih, kenapa tak orang lain? Kita tidak menafikan bahawa setiap apa yang berlaku itu ialah ketentuan qadar Allah. Allah yang tentukan. Saya juga bersama dengan tim Syabak Camp Malaysia. Saya nak bawa sedikit ketika kami turun di misi kemanusiaan, salah satu misi kemanusiaan pada Ramadan yang lalu. Bila kita kata sahabat saudara kita yang berada di bumi Afghanistan, saya sebut sikit mereka bagaimana ketika kami sampai Ramadan tersebut yang lalu di Afghanistan, boleh saya sebut hampir tiada mereka di sana peminta sedekah. Walaupun hakikatnya mereka di sana ialah telah disekat ekonomi mereka selepas Amerika Syarikat keluar daripada Afghanistan pada Ogos 2021. Dana kerajaan dibekukan. Mereka terpaksa survive dengan apa yang ada. Bila kami jalan, ada kanak-kanak bawa, ada bukan minta sedekah, dia jual pen. Yang dewasanya ada yang menjual buah, ada yang menjual baju bandel, dia usaha. Dan yang lebih menarik ialah ketika mereka makan,
roti yang mereka makan itu mereka tak akan buang. Okey. Sebab makanan asas mereka roti. Roti seperti roti naan tu lebih kurang. Sisa makanan tu mereka akan koyak. Kita kalau katalah ada separuh ataupun suku, kita buang. Mereka tak, mereka akan ambil, mereka simpan dalam bekas mereka dan bila next makan tu, roti tu boleh tahan 2 ke 3 hari. Mereka akan makan balik. Maksudnya, mereka bersyukur. Walaupun mereka tahu mereka dalam keadaan tersebut, mereka boleh, ya Allah, mereka tak salahkan. Malah kita rasa macam nak bagi, tapi mereka jual, mereka usaha, ikhtiar. Betul. Dan mereka rasa cukup dengan apa yang ada. InsyaAllah, subhanallah. Jadi, Ustaz, diorang pun, mereka pun boleh tanamkan dalam hati rasa qanaah, rasa kecukupan daripada Allah SWT. Jadi, bagaimana kita ni yang Alhamdulillah Allah kurniakan bagai nikmat pada kita kan, bagaimana untuk kita tanam dalam diri kita supaya kita rasa qanaah ataupun rasa cukup dalam hati tu, Ustaz? Benda tu kena kena berterusan, amalan yang boleh kita lakukan. Yang pertama, setiap hari kita niat kerana Allah. Setiap apa yang kita buat, bangun pagi seperti pagi tadi, kita niat kerana Allah, aku nak dapat redha dan rahmat-Mu ya Allah. Yang kedua, seterusnya ialah kita banyakkan buat amal soleh. Sebab bila kita buat amal soleh dari apa yang kita hidup di dunia ini, yakin itu adalah usaha kita. Kita datang bekerja, yang berniaga, yang mengajar, dan sebagainya. Apa juga lapangan yang kita ada dalam masyarakat dan dalam suasana kita, itu setiap ikhtiar kita itu dikira amal soleh. Dan bila kita ikhtiar dalam usaha kita melepaskan diri kita daripada kekurangan yang ada, yakin jalan tu Allah akan berikan kecukupan, qanaah daripada setiap yang Allah berikan. Dan saya teringat Allah berfirman dalam surah Al-Ghafir ayat 44, wa ufawwidu amri ilallah, dan aku serahkan bulat-bulat segala urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia boleh jadi macam wirid kita ataupun zikir kita, wa ufawwidu amri ilallah. Wa ufawwidu amri ilallah. Okey, setiap hari boleh kita sama-sama amalkan InsyaAllah. Supaya tanamnya rasa cukup dalam hati kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, bagaimana pula kalau kita tengok sekarang ini juga mungkin ada di kalangan kita juga diuji dengan hati. Mungkin mulut tu berkata lain, tapi hatinya pula berbeza. Jadi bagaimana untuk kita sebagai umat Islam ataupun sesiapa saja pasti akan melakukan kesilapan ataupun dosa lah. Jadi bagaimana kita nak synchronizekan supaya mulut dan hati kita itu sama, Ustaz? Allahumma salli ala Muhammad. Bila nak sinkronkan hati dengan mulut tu yang kita kata, bila kita lakukan apa, kita tanam dalam hati kita. Setiap perbuatan kita tu, supaya kita buat ni untuk kepentingan siapa sebenarnya. Kalau kita buat sesuatu perkara itu demi kepentingan kita sendiri, ataupun yang kita nak adalah Allah redha kepada kita dan Allah rahmat kepada kita, insya-Allah benda itu dia akan sampai juga. Sebab bila buat sesuatu dengan hati, dia akan menghasilkan sesuatu yang besar kesan dia. Sebab contoh ada yang bekerja kerana dengan hati yang ikhlas, dia akan mendapat keputusan yang sangat-sangat terbaik. Masya-Allah. Jadi apa pun pada tahun ini mungkin boleh jadikan azam kita jugalah semua kan. Pada kita semua mungkin kita boleh lakukan apa saja yang kita boleh lakukan bermula dengan hati yang ikhlas. Insya-Allah Allah akan mudahkan dan Allah akan hadirkan rasa qanaah di dalam hati kita. Dan akhir sekali Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan jugalah berkenaan dengan program-program Shabab Care yang sekarang ini mungkin sedang berlangsung ataupun akan datang. Untuk yang terakhir ni juga sebagai kesimpulan pada pagi ini, biasanya di sebalik ujian itu pasti ada hikmah yang tersembunyi. Terkadang kita perlu lihat apa yang tersirat daripada yang tersurat yang Allah berikan kepada kita. Juga kita terus berfikiran positif. Kita dah masuk tahun baru 2023 dan hari ini hari Jumaat pertama. Kita pada tahun 2023 ini kita tanam azam yang baru untuk kita terus bekerja, mencari setiap apa yang kita buat itu memang kita ikhtiar dengan sehabis baik, dan jalan dia insya-Allah kita akan rasa cukup. Dan juga sebagai satu lagi tambahan amalan yang boleh kita amalkan ialah kita sentiasa berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma kfini
bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, aku mohon kepadamu kecukupan. Dalam doa tu aku mohon kepadamu ya Allah kecukupan daripada setiap pemberianmu dan berikanlah aku kekayaan daripada yang halal dan jauh daripada yang haram dan aku tidak bergantung selain daripadamu ya Allah. Okey, sekejap lagi Ustaz kena kongsi dengan saya. Kita PM tepi Ustaz. Okey, jadi mungkin ada perancangan daripada Shabab Care dan seterusnya? Alhamdulillah, Shabab Care Malaysia kami memang turun di semua tempat dan lapangan, bukan sahaja di lokal, malah di peringkat international. Tapi di peringkat lokal hari ini, tempatan yang terkini kami masih lagi membantu masa-masa banjir. Minggu lepas, hujung minggu yang lalu kami turun ke Kelantan sebab antara tempat yang terkesan di rantau panjang. Dan insya-Allah yang terdekat ini kita akan bantu juga saudara-saudara kita di Terengganu. Mereka diuji sebab kita ingat waktu kita diuji banjir yang besar 2021 di Lembah Kelangan, di Selangor dan sebagainya, mereka tolong. Kali ini kita bantu mereka pula. Dan selain daripada itu kami juga buat projek-projek seperti kami sedang berusaha untuk membeli rumah prihatin dan tuan-tuan penonton sekalian boleh melayari Facebook kami Shabab Care Malaysia. InsyaAllah di situ kita boleh dapat banyak maklumat dan juga perkongsian program-program kami dan semua terdekat. Wallahualam. Okey, itu dia. Jadi sama-sama kita doakan moga semuanya dimudahkan urusan Ustaz dan juga tim. Moga bantuan selamat sampai dan juga moga urusan mereka di sana juga dipermudahkan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada tetamu saya Ustaz Ahmad Abdullah Sanik merupakan pengurus besar Shabab Care Malaysia. Terima kasih banyak Ustaz di atas perkongsian tersebut dan moga kita semua dapat apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi agar kita dapat tanam dalam hati kita untuk kita teruskan ikhtiar dan juga rasa qanaah itu ada dalam hati kita semua insya-Allah. Baik, dan seterusnya kita akan